الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan, dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK Masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita semua sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu untuk dijadikan sebagai bekalan untuk kita pergi ke alam yang kekal abadi nanti. Ke muslim dan muslimat sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tajuk, At-Tariqu ilal Akhirah, jalan menuju ke akhirat. At-Tariqu ilal Akhirah wa minha al-muhafazatu ala salawatil khams. Jalan menuju akhirat ini diantaranya adalah kita perlu menjaga, memelihara sembahyang 5 waktu. Kenapa tajuk ini dipilih? Kerana kita perhatikan masyarakat Melayu ni apabila ditimpa dengan kesusahan dan kesukaran, ramai di kalangan mereka yang tidak mempedulikan sembahyang 5 waktu. Contoh dia, kalau sebelum ini dia tak boleh tinggal sembahyang, tiba-tiba masuk hospital dalam ward, berapa ramai yang yang menjaga sembahyang. Ramai di kalangan mereka yang meninggalkan sembahyang. Sebab kita tengok sembahyang ini wajib ditunaikan walau dalam keadaan mana sekalipun. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, furidatis salawatul khamsu qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'amin. Sembahyang 5 waktu ini difardukan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, lebih kurang setahun sebelum. Wa kana zalika fi rihlatil Isra'i wal Mi'raj. Itulah fardu sembahyang ini difardukan pada malam Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj. Litusbiha khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Untuk dijadikan sembahyang ini sebanyak 5 waktu sehari semalam. Wazida ala adadir raka'ati ba'da ma kanat raka'ataini marrataini fil yawm. Sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengerjakan sembahyang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, kan? Jadi setelah difardukan sembahyang pada malam Al-Isra dan juga Al-Mi'raj, barulah sembahyang itu menjadi 5 kali sehari semalam. Okey. As-salatu wa imaduddin. Sembahyang merupakan tiang agama. Ia mana-mana tempat ataupun mana-mana bangunan diperlu kepada tiang. Tanpa tiang, dinding tak dapat didirikan, bumbung tak dapat didirikan, rumah tak dapat didirikan. Begitulah juga dengan sembahyang. Sekiranya sembahyang itu Allah Ta'ala terima daripada kita, maka amalan lain dibentuk. Sekiranya tidak ada pahala sembahyang, bermakna amalan lain tak ada. Macam itulah juga dengan bangunan. Ada tiang, ada bangunan. Tak ada tiang, tak ada bangunan. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka dia mempunyai nur, cahaya, kan? Maknanya wajah dia wajah yang bercahaya. Wa burhanan, sebagai bukti dia seorang muslim, jelas. Wa najata yaumil qiyamah, dan dia akan selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tak menjaga sembahyang 5 waktu, sama ada dia tak sembahyang langsung ataupun sembahyang cerlah-cerlu, sembahyang
daripada 5 menjadi 2 dan sebagainya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najata yaumil qiyamah, maka di dia tidak ada nur. Kita tahu orang tu tak semaya dah, memang tak ada cahaya, tak ada nur, tak ada seri muka dia, wala burhanan, dan tak ada bukti, tak ada jelas bahawa dia orang Islam kan, wala najata yaumil qiyamah, dan hari kiamat tidak ada, tak akan selamat kan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu ni masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab kami dahulunya tidak sembahyang. Wassalatu alamatun ala silati bainal abdi war rabbi jalla wa ala, sembahyang merupakan tanda hubungan seorang hamba dengan Tuhannya kan. Sekiranya dia tak sembahyang, maka tak ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-salati ahamiyatun kubra fi hayatil mu'min, sembahyang ini mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Maknanya kalau dia seorang mukmin, memang dia kena jaga sembahyang 5 waktu. Fahya inwanul muslim ta'i, itu merupakan tanda sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuhafizu 'alaiha illa mu'min, tidak ada orang yang menjaga, la yuhafizu 'alaiha illa mu'min, hanyalah orang yang beriman sahaja yang jaga sembahyang. Wala yatahawanu biha illa mutakasilun aw munafiqun fasiqun, tidak adalah orang yang melengah-lengahkan sembahyang kecuali orang yang malas, ataupun orang munafik, ataupun orang yang fasik. Itu mana orang yang tak sembahyang. Wa ajma'al fuqaha'u ala anna man tarakaha juhudan faqad kafara, seluruh ulama bersepakat mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja dan mengingkari kewajipannya, maka dia adalah orang yang kafir kan. Mana dia kata sembahyang dia tak wajib kan, maka kafirlah, maka dia mati walaupun nama dia Abdullah, walaupun sekiranya dia mati dan meninggal dunia, maka tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Wa anna man tahawana biha kaslan wa ihmalan faqad fasiqa, siapa yang mencuai meninggalkan sembahyang, cuai dan juga malas, maka dia telah menjadi orang yang fasik. Fasik ni maknanya orang yang memang melakukan dosa besar. Wa anna at-tarika lis-salati laysa lahu dhamanun fi husnil khatimah, dan orang yang meninggalkan sembahyang tidak ada jaminan untuk mati dalam keadaan yang baik. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan yang baik, sembahyang adalah dijaga. Qad arrada nafsahu lil khasarah, orang yang meninggalkan sembahyang telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, kepada kerugian. Sebab di hari akhirat tidak ada apa yang dia dapat pahala. Sebab pahala sembahyang tak ada, pahala lain tak diterima. Jadi orang tak sembahyang ini maknanya orang yang mengalami kerugian yang amat sangat. Illa in ajalaha bitaubati wan nadamah, kecuali dia segera bertaubat dan menyesal. Maknanya sekiranya selama ini dia tak semaya, dia kena bertaubat, dia kena qada, dan dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Wa li'azimi ahammiyati as-salati lam taskut 'anil marid, kerana kepentingan sembahyang ini kewajipannya tidak gugur daripada orang yang sakit. Baru kita tengok di hospital-hospital kan, kalau kita perhatikan dalam satu waktu ataupun dalam ramai-ramai orang tu, berapa kerat yang sembahyang? Tak ramai. Orang sakit pun tak semaya, alasan dia sakit. Orang yang jaga orang sakit pun tak semaya, alasan dia payah. Itulah. Kalau selama ini dia semaya, tiba-tiba diuji dengan kesakitan sikit, dia tak semaya, maka orang tu memang teruk. Memang teruk kan. Jadi maknanya orang yang sakit ini, sekiranya dia tak dapat berwuduk dengan sempurna, katakanlah tangan dia ni cedera kan, aksiden, cedera patah kan, jadi doktor balut kan, macam mana kita nak berwuduk? Berwuduk bagi orang sakit ada cara dia. Bahagian yang boleh dibasuh, dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh tempat yang boleh basuh. Tempat yang berbalut tadi ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama, dia kena tayamum untuk bahagian ini. Mana dia ambil debu,
Dia tepuk, dia sapu muka, dia ambil tebu sekali lagi, dia pun sapu kedua tangannya untuk bahagian ini. Lepas selesai bahagian ini, dia pun sapu kepala, sapu telinga dan basuh kaki. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahagian yang dibalut tadi, dia ambil air, dia pun sapu sahaja, kan. Dia panggil al-mashu alal jabirah. Jadi maknanya muka dia basuh, tangan dia basuh, bahagian yang boleh basuh dia basuh, bahagian yang berbalut dia ambil air, dia sapu sahaja. Sebagaimana kita sapu kepala lah, sapu je, bukannya buah air. Ambil genjis-genjis, sapu sahaja tempat yang berbalut, lepas tu basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki, maka dia boleh sembahyang. Okey. Bagi mereka yang merasakan bahawa nak semaya setiap waktu ni sukar, masa zuhur nak sembahyang zuhur, masa asar nak sembahyang asar, masa maghrib nak sembahyang maghrib sebagainya, maka dia boleh jamak, dia boleh himpunkan, dia tak boleh qasar. Qasar bagi orang yang musafir sahaja, kan. Jadi maknanya dia boleh jamak sembahyang zuhur dengan asar, maka dia boleh rehat sampailah masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib dia boleh jamak antara maghrib dengan isyak sampai subuh, dia boleh rehat. Maknanya dia boleh sembahyang jamak bagi orang yang sakit. Jadi sembahyang ni sekiranya dia tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tak mampu berduduk, dia boleh berbaring, kan. Maknanya dia boleh mengiring lah. Maknanya penting sembahyang ini diwajibkan walaupun dia sakit, walau dalam keadaan mana sekalipun, selagi mana dia orang yang berakal, kecuali dia gila. Kalau dia gila memang tak wajib sembahyang. Wa innahu rukhisa lahu bis-salati hasba halihi. Maknanya sembahyang bagi orang sakit ini dia dibolehkan menunaikan sembahyang mengikut keadaan kemampuan dia. Qala Allah Ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu wajib ke atas orang mukmin sebagai kewajipan yang ditentukan waktunya. Maknanya dalam keadaan mana sekalipun, bermusafir ke, sakit ke, payah ke, dalam kapal terbang dan sebagainya, sembahyang wajib ditunaikan, tidak ada alasan dan tidak ada pengecualian. Okey. Al-maradu la yamna'u min ada'i as-salati bihujjati al-'ajzi 'an at-taharati ma dama al-'aqlu mawjudan. Sakit tidak menghalang daripada menunaikan sembahyang dengan hujah, dengan alasan dia tidak mampu nak berwuduk. Yang saya kata tadi, kan, sekiranya dia tak mampu berwuduk, dia boleh bertayamum. Madamal aqlu mawjudan, selagi mana dia ada akal, kecuali akal dia hilang, kan. Bal yajibu 'alal marid an yusalliya hasba taqatihi, bahkan menjadi kewajipan bagi orang yang sakit untuk sembahyang mengikut kemampuan dia. Tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tak mampu duduk, dia boleh mengiring dan sebagainya. Wa an yatatahhara bil ma'i idza qadira 'ala zalika, sekiranya dia mampu berwuduk dengan air, maka dia hendaklah berwuduk dengan air. Fa illam yastati' isti'mal al-ma'i tayammama wa shalla, sekiranya dia tak mampu untuk menggunakan air, maka dia boleh tayamum dan dia hendaklah sembahyang. Jadi maknanya walau dalam keadaan mana sekalipun, sembahyang wajib ditunaikan. Wa kadzalika al-wajibu 'alal muslimi fi at-ta'irati idza hadaratis salatu an yusalliyaha hasba at-taqah. Begitu juga menjadi kewajipan kepada seorang muslim yang berada di atas kapal terbang, ketika mana kalau dia tak sembahyang atas kapal terbang menyebabkan waktu luput. Katakanlah perjalanan daripada sini ke mana ya, ke Jeddah, kan, memakan masa 9 jam. Okey. Masuk waktu maghrib dan isyak. Sekiranya dia tidak sembahyang di atas kapal terbang sampai di Jeddah nanti, maka terluput waktu maghrib, terluput waktu isyak, maka dia wajib menunaikan sembahyang atas kapal terbang. Kecuali kalau sekiranya perjalanan daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur memakan masa hanya 1 jam, tak perlu sembahyang atas kapal terbang, kan. Tak perlu, kan. Sebab sama ada dia boleh sembahyang di Kota Baru ataupun dia boleh sembahyang di Kuala Lumpur, kan.
Jadi dia kata di sini wa kadzalikal wajibu 'alal muslimi fi ta'irati, maka wajib kepada orang Islam menunaikan sembahyang di atas kapal terbang. Kalau kita tengok orang yang pergi umrah, orang pergi haji, berapa ramai yang sembahyang di kapal terbang? Tak ramai, sebab jahil, kan? Masalahnya mutawif satu hal, kenapa dia tak meluaskan pandangan ilmu. Dia hanya memberi kursus. Dia kata siapa yang sembahyang dalam kapal terbang tak sah sebab tak menghadap kiblat, kan? Maka sampai di Jeddah nanti wajib qada sembahyang. Maka orang yang nak pergi umrah kata kalau macam tu baik tak payah sembahyang di sana, okey. Sebab tu dia kata di sini iza hadaratis salatu an yusalliha hasbat taqah, mengikut kemampuan. Kalau dia mampu menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Contoh dia kapal terbang yang ada musalla, ada kapal terbang ada musalla, kan? Dia biasanya musalla dia letak di belakang. Kapal terbang yang negara Arab biasanya ada musalla. Jadi maknanya kita pergi ke dalam musalla tu, memang saya pernah sembahyang berdiri, kan? Maknanya berdiri, rokok sebagainya. Tak rasa apa-apa pun. Jadi maknanya sekiranya dia mampu. Tapi kalau sekiranya tidak ada musalla atas kapal terbang dan nak sembahyang tak ada tempat, kan? Takkan nak sembahyang dia celah-celah antara kerusi dengan kerusi, kan? Tak logik, kan? Maka dia boleh sembahyang di atas kerusi, kan? Sekiranya dia mampu menghadap kiblat, katakanlah daripada Kuala Lumpur pergi ke Jeddah, memang kiblat arah kita duduk tu lah, maka sembahyang menghadap kiblat. Tapi kalau lah balik daripada Jeddah ke Kuala Lumpur nak sembahyang gana, bermakna kita membelakangi kiblat. Kalau kita mampu menghadap kiblat, sila. Kalau kita tak mampu nak menghadap kiblat, sembahyanglah dalam keadaan yang begitu. Maknanya kita sekadar yang mampu. Maknanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekadar mana yang kamu mampu. Jadi kita mampu hanya sekadar tak menghadap kiblat, nampak kan? Keadaan macam tu, kan? Maka ulama memperluaskan dari segi ilmu, sembahyang kita sah dan tak perlu qada. Okey, kan? Fa in istata'a an yusalliha qa'iman wa yarka'a wa yasjuda fa 'ala zalika. Sekiranya dia mampu untuk sembahyang secara berdiri dan dia boleh rakaat macam biasa dan dia boleh sujud macam biasa, maka dia kena buat sebagaimana dia mampu. Wa illam yastati', sekiranya dia tidak mampu, salla jalisan wa au ma'a birruku'i was-sujud. Sekiranya dia tak mampu untuk sembahyang secara berdiri, maka dia boleh duduk atas kerusi dan dia dia macam dia gini, kan? Lepas tu dia rokok, dia i'tidal, dia sujud guna sikit daripada rokok, kan? Fa in wajada makanan fi ta'irah yastati'u fihi al-qiyam wa sujud fil ardi badalan min al-ima wajaba alaihi zalika. Tapi kalau sekiranya dia mampu untuk nak menunaikan sembahyang macam biasa, maka wajib ditunaikan macam biasa. Maknanya diberi kelonggaran kepada mereka yang tak mampu, sembahyanglah mengikut keadaan yang dia mampu. Jadi ulama mengatakan bahawa sah sembahyang tersebut. Okey. Cuma dia kena belajar lah macam mana nak ambil air sembahyang. Dia boleh guna spray, kan? Kalau tak ada juga, tak mampu nak gunakan air sembahyang, dia boleh tayamum dan sebagainya. Maknanya yang penting kita apa-apa ni kita kena ada ilmu, kan? Ilmu ni dia kena meluas, jangan sempit. Jangan guna pendapat yang kita sebenarnya dalam keadaan yang tertentu kita dibolehkan menggunakan pendapat mazhab lain sekiranya terdesak. Contoh dia, kan, kita pergi tengah tawaf, kan, tengah tawaf tiba-tiba tersentuh, kan, tanpa sengaja kita dengan wanita lain. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, persentuhan antara lelaki dan wanita batal lah air sembahyang. Jadi dalam keadaan yang macam tu, macam mana kita nak buat, kan? Jadi kita guna pandangan lain mengatakan bahawa tak mengapa sebab tak sengaja, kan? Kecuali kalau orang kita sentuh dengan sengaja, tak boleh lah. Tanpa sengaja, dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan mengatakan bahawa yang menyentuh itu batal
yang disentuh itu tak batal. Dan kita bukan sengaja, bukan. Jadi maknanya patut dalam ilmu ni kita kena belajar lebih lagi kan. Okey. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna as-salata hiya awwalu ma yus'alu anha al-'abdu fil akhirah. Sembahyang ini merupakan ibadat yang pertama yang akan ditanya pada hari akhirat. Maknanya kita masuk dalam kubur tu, benda yang pertama sekali ditanya adalah berkaitan dengan iman. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imanuka, kan? Siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, siapa iman kamu, kan? Maknanya itu yang pertama. Kemudian di hari akhirat, benda yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala akan cek adalah sembahyang. Walizalika fa innal muhafizu 'ala as-salati yajni al-fawaida was-samaratil katsirah bi barakatiha. Sebab itulah orang yang menjaga sembahyang 5 waktu ini, dan kita kena ingat bahawa menjaga sembahyang 5 waktu ni dia tidak ada cara yang lebih sempurna selain daripada menunaikan sembahyang secara berjamaah. Tak ada cara, kan? Sebab itulah pernah orang menceritakan bahawa sembahyang seorang diri ni, orang tak panggil mendirikan sembahyang, orang panggil menunaikan sembahyang. Mendirikan sembahyang bermakna menunaikannya secara berjamaah, kan? Okey. Lis-salati fawaidu azimatun. Sembahyang ini mempunyai faedah yang banyak. Wa samaratun jalilah, hasil yang besar. Faqadaha man lam yuhafiz ala hadhihi al-fariḍah al-mawqutah. Orang yang tak menjaga sembahyang 5 waktu ini tak ada faedah tersebut. Wa min hadhihi al-fawaid, di antara faedah tersebut, kelebihan tersebut, yang pertama, as-salatu rahatun lil qalbi. Sembahyang merupakan kerehatan kepada jiwa. Kan sebagaimana yang tuan-tuan sekalian datang bagi masjid, dapat sembahyang maghrib, rehat jiwa. Dapat sembahyang isyak, rehat jiwa. Dapat sembahyang subuh, rehat jiwa. Dibandingkan dengan mereka yang waktu maghrib duduk kedai kopi, kan, tak semaya, kan? Kita tanya tuan-tuan kedai, kan, orang main kedai kopi ni bagi makan waktu maghrib ni semaya kau? Memang tuan kedai kata duduk. Bayangkan dia masuk maghrib, kan, isyak azan tu tak keluar lagi, kan. Begitu juga orang yang subuh, kan, kita datang masjid, kita rasakan satu kerehatan jiwa, kan. Orang yang masih lagi dalam kain selimut, kan, tak ada kerehatan jiwa, kan. Wa tama'ninatun lil fuadi war ruh, dan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan roh dia. Lidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yaqul li Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Sebab itu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, qum ya Bilal, wahai Bilal, bangkitlah, fa'arihna bis solah, dan rehatkanlah kami dengan solat. Maknanya kita memang kita sembahyang ni memang kita merasakan satu kerehatan jiwa. Kalau kata masuk waktu zuhur, kan, tak semaya lagi, kan, apa yang jiwa kita rasa? Pukul 2 tak semaya lagi, pukul 3 tak semaya lagi, pukul 4 tak semaya lagi. Memang jiwa kita memberontak. Lepas sembahyang tu rasa macam bayar hutang 1000, memang tenang jiwa, kan. Itulah sembahyang. Yang kedua, as-salatu nurun lil insan. Sembahyang merupakan nur, cahaya, seri bagi orang yang menunaikannya. Jadi kita bandingkan orang ni, orang sembahyang, wajahnya berseri-seri, wajahnya ada nur. Orang ni memang tak sembahyang, wajahnya tak ada nur. Wa yash'uru birrahati wassilati ma'a khaliqihi. Orang yang sembahyang, orang merasakan kerehatan jiwa dan hubungan dengan Tuhannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu nurun, sembahyang merupakan nur. Okey. Yang ketiga, salahul amali ala qadri salahi salatil abdi. Amalan Allah Ta'ala terima amalan kita ni bergantung kepada amalan solat. Sekiranya dia sembahyang, amalan haji dia, amalan puasa dia, amalan sedekah dia, amalan kebaikan dia, Allah Ta'ala terima. Sekiranya dia tidak sembahyang, amalan puasa dia, amalan haji dia, amalan sedekah dia, amalan umrah dia, amalan kebaikan dia ditolak. Apa dalil dia?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatu. Perkara pertama yang akan dihitung pada hari akhirat adalah sembahyangnya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sembahyang ni dalam satu hadis yang pernah saya sebutkan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan malaikat cek sembahyang kita. Sekiranya sembahyang kita ini ditunaikan secara sempurna, maka Allah Taala kata tulis kesempurnaan. Tapi sekiranya sembahyang kita ini ada kecacatan, ada kekurangan, ada kekhayalan, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat cek sembahyang sunat kita, kan? Sekiranya ada sembahyang sunat, maka pahala sembahyang sunat itu digabungkan dengan sembahyang fardu, barulah ditimbang. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang yang gaduh sama, logat sama selepas isyak, tak ada nak sembahyang sunat, kan, rugilah. Ketika mana Allah Ta'ala suruh gabung antara pahala sembahyang fardu dengan pahala sembahyang sunat, tiba-tiba lepas sembahyang gaduh balik, kan? Tiba-tiba lepas sembahyang logat sama, kan? Macam mana nak gabung sembahyang sunat dengan sembahyang fardu, kan? Maka rugilah orang yang gaduh sama, kan? Jadi kita ni kalau boleh sekejap 2 minit je sembahyang sunat, kan? 2 minit je. Jadi Allahu Akbar saja ke sembahyang sunat isyak 2 rakaat ba'diyah kerana Ta'ala, kan? Jadi benda macam ni menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatu. Perkara pertama yang akan dihitung di hari akhirat adalah sembahyang kita. Fa in salahat, sekiranya sembahyang tu okey, salaha lahu sa'iru amalih, segala amalan lain pun Allah Ta'ala terima. Wa in fasadat, kalau sembahyang tu tak okey, fasada sa'iru amali, segala amalan lain pun ditolak. Jadi maknanya orang yang tak sembahyang ni agak-agak, macam mana agak-agak di hari akhirat, menyesal yang teramat sangat. Menangislah, keluarlah air mata sebesar gunung pun, seluas sungai pun, seluas lautan pun dah tak ada guna. Itulah orang tak sembahyang ni diseronok atas dunia je, kan? Apabila dia mati, kan, habis cerita, kan? Memang ini hadis yang mengatakan bahawa pahala sembahyang, pahala lain itu diterima sekiranya ada sembahyang. Perbuatan baik yang lain sekiranya ada tapi tak sembahyang, maka perbuatan lain juga ditolak. Itu hadis, kan? Yang keempat, man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, kana lahu ahadun indallahi an yudkhilahul jannata, maka ada janji di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala nak masukkan dia ke dalam syurga. Maknanya nak ke syurga ini wajib ada sembahyang. Tak ada sembahyang, tak ada syurga untuk dia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan dibawa orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, termasuk orang sembahyang ini, ke syurga secara berpuak-puak. Maknanya di hari akhirat kita dapati bahawa orang nak ke neraka ni dibawa secara berpuak-puak, sekumpulan. Orang nak ke syurga pun dibawa secara sekumpulan. Dia bukan maknanya pergi sekaligus, bukan, kan? Dia ada sekumpulan dia, kan? Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha, sehinggalah apabila mereka datang ke syurga dan dibuka pintu syurga, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penghuni apa dia penjaga syurga itulah malaikat, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, tibtum, kamu telah mendapat kejayaan, kamu mendapat kemenangan, kamu mendapat kebaikan, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga buat selama-lamanya. Maknanya janji Allah kepada orang yang bertakwa, janji Allah kepada orang yang beriman, janji Allah kepada orang yang sembahyang akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan masuk syurga ni, masuk dalam syurga tak akan keluar buat selama-lamanya. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, ya, ketika mana ditanya matar rahah, bila kerehatan yang sebenar,
Sekarang kita tak ada rehaan. Pagi petang malam wajib sembahyang. Maka Abu Hanifah berkata kerehatan yang sebenar adalah ketika mana kita melangkah kaki kita ke dalam syurga. Itu kerehatan yang sebenar, kan? Okey, muslimin dan muslimat sekalian, yang ke-6, as-salatu tu'inul 'abda an yantahiya 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dapat membantu seorang yang hamba tadi daripada melakukan perkara keji dan perkara munkar. Maknanya kalau dia sembahyang tiba-tiba dia kecap pelawak, dia sebenarnya tak tinggal tapi berbohong. Dia sebenarnya tak tinggal tapi tak amanah. Dia sebenarnya tak tinggal tapi buat kejahatan. Bermakna sembahyang dia ada masalah, kan? Maka menjadi kewajipan kepada dia kena baiki sembahyang dia kena baiki akhlak dia. Dia sembahyang, dia tak boleh bercakap bohong. Dia sembahyang, dia tak boleh mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Dia sembahyang, dia tak boleh pecah amanah. Dia sembahyang, dia akan menjadi orang yang baik. Sebab Allah Ta'ala kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang akan mencegah dia daripada melakukan perkara keji dan perkara munkar. Bermakna kalau dia sembahyang tapi melakukan perkara keji dan perkara munkar, bermakna sembahyang dia ada masalah. Tak ke situ, kan? Okey, jadi mana kalau kamu sembahyang kamu tak pelawak. Kalau kamu sembahyang kamu tak bercakap bohong dan sebagainya. Okey. Yang ke-6, yang ke-7, wa min fawaidiha, di antara faedah dan kelebihan sembahyang ini, annaha maghfiratun lil ma'asi waz zunub. Dia dapat menghapuskan dosa dan maksiat. Dia kalau dosa besar dia wajib bertaubat. Kalau dosa kecil dia dapat dihapuskan dengan kita berwuduk dan menghapuskan dosa kecil. Kita sembahyang menghapuskan dosa kecil. Kita bersedekah menghapuskan dosa kecil. Kita datang ke majlis ilmu seperti ini menghapuskan dosa kecil. Di antara benda yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil adalah sembahyang. Wa ma yaqa'u bihi al-mu'minu fi lailihi wa naharihi. Kita buat dosa ni, pagi kita buat dosa, petang kita buat dosa, malam kita buat dosa. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi bersabda, tahtarikun. Dia tahtarikun dengan makna kamu terjebak dalam dosa. Kan dia manusia ni, sebut manusia, tidak ada manusia yang maksum daripada dosa kecuali para nabi dan juga para rasul. Memang diakui selain daripada nabi dan rasul memang manusia berdosa. Kita nak elok secara mana pun daripada dosa memang tak dapat. Memang tabiat manusia, kan? Tahtarikun. Kamu berdosa, kamu terjebak dalam dosa, fa iza sallaitumul fajra ghasalataha. Sekiranya kamu datang masjid, kamu sembahyang subuh, maka sembahyang subuh tadi dapat menghapuskan dosa kamu yang kamu lakukan daripada daripada bila? Daripada sejak kemarin, kan? Summa tahtarikun. Kemudian kamu berdosa lagi. Kamu berdosa lagi di antara subuh dengan zuhur, kan? Summa tahtarikun. Kemudian kamu berdosa lagi. Fa iza sallaitumuz zuhra ghasalataha. Apabila kamu menunaikan sembahyang zuhur, terutama dalam keadaan yang berjamaah ni lah, maka sembahyang zuhur tadi dapat menghapuskan dosa kamu yang lakukan daripada subuh sampai zuhur. Summa tahtarikun. Kemudian kamu buat dosa lagi. Ia tak bolehnya kita sengaja, tak apa buat dosa, lepas ni kita sembahyang, kan? Tu dipanggil ngani. Kita ni memang kita tak usah buat dosa, tapi memang tabiat manusia berdosa, kan? Ini Nabi kata, kan, summa tahtarikun. Kemudian kamu berdosa lagi. Fa iza sallaitumul asra ghasalataha. Apabila kamu tunaikan sembahyang asar, terutamanya secara berjamaah lah, maka sembahyang asar tadi dapat menghapuskan dosa kamu yang kamu lakukan daripada zuhur sampai asar, kan?
Summa tahtarikun, kemudian kamu berdosa lagi kan daripada bila, daripada mana, daripada asar sampai maghrib kan. Fa iza sallaitumul maghriba ghasalataha, apabila kamu tunaikan sembahyang maghrib, terutamanya secara berjamaah lah, ghasalataha, sembahyang tadi dapat menghapuskan dosa kamu. Summa tahtarikun, kemudian kamu berdosa lagi. Fa iza sallaitumul isya'a ghasalataha, apabila kamu tunaikan sembahyang isyak, terutama dalam bentuk jemaah ni lah, maka sembahyang isyak tadi dapat menghapuskan dosa kamu. Bayangkan Nabi katakan sembahyang subuh menghapuskan dosa sebelumnya, sembahyang zuhur menghapuskan dosa sebelumnya, sembahyang asar menghapuskan dosa sebelumnya, sembahyang maghrib menghapuskan dosa sebelumnya, sembahyang isyak menghapuskan dosa sebelumnya. Summa tanamun, kemudian kamu tidur. Fala yuktabu alaikum hatta tastayqizu, kemudian kamu pun tidak dituliskan apa-apa sehingga kamu bangkit daripada tidur. Maknanya hadis ini hadis sahih, maknanya orang yang datang masjid ni memang orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang langkah kanan. Sebab apa? Setiap kali datang masjid, dosa tu dihapuskan secara langsung, kan? Mari masjid je, dosa dihapuskan. Mari masjid, dosa dihapuskan. Jadi kesimpulan ni boleh kita buat pada malam ini, kita nak pergi ke akhirat ni, kita nak ke syurga ni, kena ada cara. Jadi di antara cara yang pertama adalah kita memelihara sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ini dapat dipelihara dengan terbaik dengan kita tunaikan secara berjamaah, dan menjadi kewajipan kepada kita, walau susah setara manapun, walau sakit setara manapun, walau sukar setara manapun, walau berada di mana sekalipun, sembahyang 5 waktu wajib ditunaikan. Mudah-mudahan kita, apa Allah Ta'ala uji nanti, kita tak tinggal sembahyang. Tapi betapa ramai orang yang tewas semasa sihat, tunai sembahyang tak tinggal, apabila sakit memang tertewasan. Jadi sebab kita sambung lagi pada minggu depan macam mana at-tariqu ilal jannah, cara kita nak ke syurga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.